بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وجاهد المجاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Aqidatun Najin, muka surat 131, dua baris daripada bawah tu, no? Dan tawakal. Allah musannifu rahimahullah, dan tawakal dengan engkau serahkan kepadanya pekerjaan kehidupanmu dan dunia dan akhiratmu, kerana ia tiada mensia-siakan segala hambanya yang menyerah kepadanya dan yang tiada menyerah kepadanya, tetapi hingga seterusnya tiada lupanya dan tiada lalainya, seperti segala orang yang kafir yang mengutukan dia, maka betapa ia sia-siakan hambanya yang berkhidmat lagi yang menyerah diri kepadanya. Tawakal ni apa? Tawakal ni kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil tawakal. Sama ada urusan yang bersangkut paut dengan dunia, dengan kehidupan kita di dunia ini, ataupun urusan-urusan kita yang bersangkut paut dengan akhirat. Bila kita menyerahkan sesuatu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan jadi tenang. Macam kita lah kenuri dulu, orang dulu lah, ni cerita dulu lah, orang tak buat lah. Dulu kalau kenuri, dia pergi cari seorang, dia serah. Ni, dulu mana dekat, tak tolong Pak Haji pergi panggil orang. Dia pergi panggil orang, ni jemput ni Ustaz Madlan jemput daripada La ni 2 minggu lagi tu. Daripada La ni sampai kita senang tak? Kita senang. La ni apa? La catering. Kita serah bulat-bulat kata catering, benar tak? Ni, aku nak jemputan aku 1,000 orang. Berapa? Dia kata RM8,000. Bayar RM8,000. Kita tak pening kepala, pergi cari belacan, pergi cari cabai, pergi cari apa. Kalau gotong royong ni kita tak tuan rumah tak ada pening kepala tuan rumah. Lepas tu, kalau gotong royong pun serah pada seseorang. Dan saya serah. Sorry, tidak pening. Ayah tak cukup, pergi cari pergi beli. Tidak pening kepala kita juga. Itu panggil tawakal. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu dah berusaha, kamu serahkan semua urusan kepada Allah Taala. Yang kita sekarang ni, kita buat ibadat, kita semayang, kita puasa, kita pasrah kepada Allah. Janji kita buat yang terbaik. Macam semayang, kita buat yang terbaik dengan syarat sah, rukun, batas semayang, semua kita jaga. Dengan khusyuk kita jaga. Serah nak terima tak terima tu bukan urusan kita. Tenang lah. Tenang jiwa. Hatta orang kafir sekalipun, kalau dia serahkan sesuatu pada Allah Ta'ala, cuma dia tak percaya Tuhan dia, tapi dia tak percaya pada Allah, tapi Tuhan dia percaya. Tidak?
Katanya wal in sa'altum man khalaqas samawati wa la yaqulunna Allah, depa juga kata Allah. Kenapa? Jadi Allah takkan mensia-siakan walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir. Allah tak sia-siakan dan Allah tak lalai. Hai orang kafir ni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sia-siakan. Maknanya kalau sifat tawakal ni ada pada kita, sekalipun ada pada orang kafir, Allah takkan sia-siakan. Habis. Dan zahid. Zahid ni yakni benci, kita panggil zuhud. Zuhud dia sebenarnya zahid, isim fa'il. Zahid, orang yang bersifat dengan zuhud ni dipanggil zahid. Dan zahid yakni benci ia akan tiap-tiap yang membimbangkan daripada Tuhannya, kerana diketahui bahawasanya dunia ini negeri bagi orang yang tiada negeri, dan harta bagi orang yang tiada mempunyai harta. Dan ia umpamanya dengan bangkai yang luat. Bukan yang lut tu, yang luat. Luat ni apa dia luat? Luat tu apa dah? Tak tahu luat apa. Berluat betul aku tengok hang Pasal kita kan, aku dah tengok muka hang cukup meluat betul. Ya, jijik. Tu bahasa tu lah meluat tu kan. Jijik, kotor. Kan bahasa kita panggil meluat. Gitu. Zahid ni apa? Zahid ni benci, ia akan tiap-tiap yang membimbang daripada Tuhannya, membimbangkan daripada Tuhannya, kerana diketahui bahawa dunia itu negeri bagi orang tak negeri. Zahid ni maksud kita ni tentang dunia ni, benda-benda yang membimbangkan kita daripada ingat kepada Allah, kita ni cuba ketepikan. Sebab apa? Sebab dunia ni ialah negeri bagi orang yang tidak ada negeri. Harta bagi orang yang tidak ada harta. Kita ni ada negeri di akhirat, dan kita juga ada harta di akhirat. Walaupun hidup dunia kita ni papa kedana apa semua, tapi kita di akhirat kita ada negeri lagi apa? Orang kafir tak ada negeri dah. Walaupun akhirat tu ada, tapi tak ada negeri. Dia tak ada hidup senang, tak ada. Enggak. Kita kalau orang Islam, kalau beramal ibadah, jaga apa semua, masuk syurga, kemewahan harta benda semua kita miliki. Orang kafir jangan duk mimpi ya. Sebab tu zuhud ni orang yang tak berpegang kepada dunia yang melalaikan daripada dia ingat kepada Allah Ta'ala. Itu zuhud tu. Zahid lah tu, zuhud. Bukan zuhud ni, istilah zuhud ni dia tak mahu dunia. Tak mahu dunia ni kira bodoh. Sahabat-sahabat pun ambil dunia. Abu Bakar ada ambil dunia tak? Ambil. Abu Bakar orang yang kaya apa? Umar Al-Khattab orang kaya apa? Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, dia orang kaya apa? Tapi kaya mereka tak lupa ke Tuhan. Nah, jangan sampai bila kita ambil dunia, ambil harta, kita lupa Allah. Ni harta kita nak ambil ni, rasuah pun dia sapu. Ni yang tak mahu. Ya, ribuan pun dia sapu. Pendek kata membujuk lalu melentang patah. Dia ambil harta yang halalan tayyiban. Halal saja dia ambil. Kalau rasuah-rasuah ni, tolak ke tepi. Ini panggil zuhud. Kalau zuhud ni pakai kain sebelah tingkat lain, itu miskin. Kan zuhud. Setengah-setengah, tengok pakai pun susah, pakaian pun teruk, haram masjid pun tak main. Itu zuhud lah. Itu bukan zuhud. Kalau hang naik Velfire pun, naik Velfire tu kan, sahabat dia pakai Velfire, Ustaz Z pakai Velfire ni, dia tengok. Tapi masjid sampai. Kita pakai Toyota kereta buruk pakai, hujan subuh tak sampai. Tengok subuh semalam kan, boleh tengok masjid separuh boleh kata hilang.
Sayang sangat kereta, nak main masjid. Dah kita beli kereta banyak bulan-bulan, insurans pun mahal. Kita godam dah kereta tu. Masa ni kita beli kereta untuk kita guna dia, untuk kemudahan kita. Bukan kita jadi hamba kereta. Ni nak? Masa ni hujan, aku nak main masjid berjamaah, takkan main rumah seorang-seorang. Aku nak main mengaji ni, pakailah kereta. Memang tak? Itu kata zuhud. Dunia tak letak di hati, dunia letak di tangan. Ada pun orang kafir, dia tak ada dah esok, bila mati tak ada. Dan dunia ni umpamanya dengan bangkai yang luat-luat, kan? Bangkai yang jijik-jijik. Dia kata dunia. Waktu kalau orang yang kita tengok orang dulu, orang alim dulu, dia kan tak, dia ambil dunia tapi sekadar keperluannya. Sekadar keperluan. Sebab apa? Target dia tu. Target dia tu satu kehidupan yang lain di akhirat. Dia nak senang lenang di sana. Sebab tu tengok Nabi sendiri pun, dia ambil dunia lah keperluannya. Kalau Nabi nak kaya, lebih kaya daripada kita apa dah. Ni tak? Tapi Nabi bukan dia kata dia tak mau. Gunung Uhud Nabi mah, dia tak mau. Ni tak? Ni makam Nabi lah, kita jangan. Nah, kita kalau papa ke dana, bini minta cerai pula. Ya. Maknanya kita ni sekarang ni kira dah okey, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada kehidupan kita, kita ada kereta, kita ada rumah, kita duduk simpan sikit. Yang penting apa? Yang penting kita boleh buat amal ibadat. Itu yang lebih penting. Ya, ada duit, ada sedekah sikit, okeylah. Ya. Jangan sampai masjid pun tak kenal, rumah Allah pun tak kenal, apa pun tak kenal, majlis ilmu pun tak kenal. Tapi kita tengok sekarang ni yang susah tu yang lebih teruk. Yang susah ni yang tak main masjid. Yang ni yang kita rasa tekilan sikit. Dunia hantar merasa kesenangan, esok akhirat wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita nak kata pun kita tak tahu kan. Dunia dah hantar rasa senang dah. Duduk dah hidup macam merempat dah. Biar semayang pun dah, apa pun dah. Di akhirat tu bagaimana? Wallahu a'lam. Dan membesarkan nikmat Allah dan syukur ia akan segala nikmatnya. Kita Allah bagi rezeki, alhamdulillah, ya Allah. Ada setengah orang dapat rezeki, dia bagi niaga banyak ni yang untung sikit pun dia syukurlah. Nikmat Allah bagi. Niaga ada juga untung sikit. Orang lain niaga turun, apa untung pun tak ada. Nah, kita sebenarnya dapat 1,000, 2,000, 3,000 ada juga. Ada orang sebenarnya dapat 100, 200 pun tak dapat pun ada. Kenapa kita tak pandang besarkan nikmat Allah Ta'ala ni? Bila kita pandang besar nikmat Allah, baru timbul rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak pandang besar nikmat Allah, kita tak ada sifat syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Nikmat sihat yang Allah berikan kepada kita, syukur. Walaupun dia ada kencing manis lah. Ya, dia ada kencing manis lah. Dia ada darah tinggi, tapi alhamdulillah sihat lagi. Ada orang potong kaki dah dengan main-main. Ada orang stroke dah. Kamu tak syukur kalau lagi tu. Tambah-tambah yang tak ada apa lagi. Memang sewajarnya, semestinya kena bersyukur. Nak? Yang ada penyakit pun kena bersyukur. Ada orang lebih teruk daripada kita pun ada. Kita baru kecil manis, tak potong kaki lagi. Nah, pandang besar nikmat. Nikmat sihat, nikmat masa lapang, nikmat macam-macam nikmat lah. Kita wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nak hitung tak mampu, kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala ni punya banyak, kita ambil guna pakai. Serta memujikan dia. Alhamdulillah, syukur kita ni. Ya, dalam keadaan ekonomi pun tidak baik, tapi kita makan sehari 3 kali, ya juga. Tidak. Nah, orang kata ekonomi tak baik lah apa semua. Memang kita akui ekonomi pun tidak stabil lah. Tapi kita pagi-pagi nasi lemak 2 bungkus juga. Nah, macam ni 2 keping juga. Cerita apa dia? Hang tak syukur lagi ke? Nak apa lagi? Nak apa lagi? Dan ini kita makan 2 bungkus. Kamu kan makan 5-6 bungkus tak boleh.
Ya, nak poket ni 1,000. Ni, nasi lemak nak beli 1,000 makan boleh? Tak boleh. RM2 je. RM3 je. Hang tak boleh makan 1,000 nasi lemak. Tu tak syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur. Sebab diketahuinya bahawa nikmat Allah Ta'ala tiada dapat dibilangkan banyaknya. Ya, memang Allah kalau kita nak hitung, kalau kita nak bilang, memang tak boleh kita nak bilangnya. Confirm tak boleh. Jangan cakap kita, boleh bilang. Confirm takkan boleh bilangnya. Nah, Allah kata dalam Quran kan, la tuhsuha. Kamu takkan dapat menghitungnya. Takkan kita Allah cakap tak boleh, kita cakap boleh. Memang hakikat pun kita memang tak boleh bilang. Oh, yang duduk di kita sendiri pun tak mampu kita nak hitung. Betul tak? Dan tidak dapat disebut akan hingganya. Tak disebut akan hingganya, maksud bilangan dia tak disebut. Kan? Berapa banyak kita punya pakai nikmat tak boleh disebut. Maka setengah daripadanya nikmatul ijad yang diadakan daripada adam kepada wujud. Nikmat tu, nikmat ijad. Apa ijad? Menjadikan. Allah adakan kita daripada tiada kepada ada. Tu nikmat tu. Nah, dulu kita tak ada, lah kita ada. Tak nama nikmat ke tu? Nikmat ijad. Maka jika tiada dengan kurnianya, maka adalah Adam selama-lama. Kalau Allah tak bukan dengan kurnia, dengan rahmat dia, kita tak ada lah. Benar tak? Tak ada lah kita ni. Lepas tu bila ada kita ni syukur kepada Allah Ta'ala. Macam orang kahwin ada anak tak syukur kan? Syukur lah. Oi, ada orang kahwin 40 tahun anak apa pun tak ada. Dah, Allah tak mau bagi ada. Nampak macam mana? Kenapa? Itu nikmat tu, dapat anak tu nikmat tu. Rezeki juga lah, tu nikmat tu. Nak tahu nikmat tak nikmat, tanya orang tak ada anak. Habis puluh ribu lah. Ada yang 100,000 pun habis. Lama nak usaha dapat anak juga. Macam-macam apa orang kata lah, pi saja. Oh, hujung langit pun pi tu. Pendek kata macam tu lah. Orang cerita. Kenapa? Macam orang sakit lah, orang stroke ke apa-apa. Orang kata sini umur ni orang yang stroke dia pi. Apa kata orang dia tak baik. Dan nak baik. Tu nikmat sihat ni. Dan berkata ni'matani mu'abrunun fi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah, yang sentiasa dirugikan oleh kebanyakan manusia, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Baru tahu kata sihat. Han sanggup habis puluhan ribu, sanggup habis ratusan ribu untuk kembali sihat balik. Tapi bila sihat ni tak pandai nak mensyukuri di atas nikmat sihat yang Allah berikan, tak mau mengabdikan diri kepada Allah, tanda kita syukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan setengah daripada nikmatnya tawalil imdad. Maksud tawalil imdad ni apa? Berturut-turut nikmat penolong. Maka jikalau tiada ia, nescaya binasa engkau. Allah tolong kita ni banyak tuan-tuan. Cuma kita perasan tak perasan, ingat tak ingat tu je lah. Nampak? Kita ni keluar-keluar masjid, duk turun tangga elok lah. Ingat-ingat dah 10 tahun dah. Saya mengajak dah sini dah 12 tahun yang ke-13 dah sini. Ni tak habis-habis kita ni. 2018 bulan 6 mengajak sini. Duk turun-turun tangga tak jatuh sekali pun. Kan kita rasa kita ni apa orang jatuh? Kita tak jatuh lagi. Kita mai turun pula kereta, duk longkang-longkang, rumah kita tak masuk longkang lagi. Kita tak perasan ke? Kita tak sedar kata Allah bantu kita, Allah tolong kita. Kita bangkit pagi-pagi elok, kita boleh bangkit langkah kaki elok ya. Kita tak perasan kata Allah tu tolong kita, bantu kita. Berapa ramai yang bangkit pagi keras gitu? Langkah kaki berapa ramai? Berapa ramai yang terjun longkang? Berapa ramai yang jatuh tangga? Kenapa kita tak jatuh? Loh, tak sedakkah Allah tolong kita? Allah bantu kita. Kita naik kereta, tak ada aksiden pun. Berapa ramai yang aksiden, yang mati-mati. Kita tak sedar kata Allah tolong kita.
Kan kata kita rasa kita hebat, kita lesen kita lama mandu. Kan? Saya tahu cerita bahawa Allah tolong masa bawa lori saya nak sidang puluh kali nak sidang lah. Dengan break tak makan, turun jabatan break tak makan. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana? Break boleh tak makan. Lajak depan kereta. Asyik break sebelah kanan kereta tak ada. Lajak potong kereta atas jabatan potong. Orang kata ni gila ke apa ke? Dia pun tak tahu lah perlu lajak. Anak 2-3 biji kereta. Depan 2 mail lori sebiji lagi tu. Berdiri break. Berdiri break. Dia pun berasak break. Ni, lebih kurang sedepa lebih 2 depa ya. Bertemu kepala. Zaman tahu lah. Kereta bak lori. Ni geng lori belakang ni. Ya, bohong buat apa? Mengantuk terbabas jangan duk cerita lah. Sedap-sedap. Kalau Allah tak tolong ke mana kita? Ke gauk. Hentang bukit. Kalau Allah tak tolong kita. Maknanya banyak Allah tolong kita. So, takkan tak syukur. Ya tak? Tu cerita macam tu, belum cerita bab lain lagi. Betul tak? Dan setengah daripadanya dijadikan engkau itu ahli bagi khidmatnya. Boleh faham tak? Allah jadikan kita ahli khidmat. Ni, kita semua ni ahli khidmat kan? Allah ramai-ramai Allah pilih kita main masjid. Ramai-ramai Allah pilih kita boleh main mengaji. Ramai-ramai Allah pilih kita boleh bangkit tengah malam. Ingat senang tak? Tak senang, tak semudah. Sebab apa? Ni khidmat. Khidmat kepada Allah Ta'ala. Maka jika tiada, maka betapa engkau ahli bagi taatnya dan khidmatnya. Kalau Allah tak tolong kita juga. Tak tahu kita lalu di mana? Bukan di pasar malam. Tengok pasar malam ramai tak ramai tadi? Mungkin sekarang ni berada di pasar raya. Kalau Allah tak tolong kita, tak main masjid. Nah. Mana kita sekarang? Kedai kopi, pasar raya, pasar malam, duduk di rumah, tengok TV. Apakah kita sekarang ni mana? Tapi bila Allah tolong kita, ni, bagi taat, Allah gerak hati kita. Boleh main masjid, boleh semayang, boleh mengaji, boleh belakang. Tu dia kata tu. Maka betapa engkau ahli bagi taatnya dan khidmatnya kalau Allah tak tolong kita. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya tak? Mungkin ada di kalangan kita ni yang pada usia lanjut baru main masjid. Kenapa kita masa sihat kita tak main? Ya. Pendek kata kan? Sihat tak main. Kenapa masa dah sakit baru kita boleh main? Kita tak nampak tu Allah tolong kita. Di saat-saat akhir kita nak berjumpa dengan dia, Allah tolong kita boleh beramal kebaikan dan kebajikan. Tuan-tuan. Dan syafaqah kasih sayang akan segala makhluk Allah. Kerana diketahuinya Tuhannya itu memilihkan, mengeluarkan daripada Adam kepada wujud dengan ikhtiarnya. Allah tolong kita, Allah bantu kita dengan kasih sayang dia. Bantu apa? Ni, Allah Ta'ala ni pilih kita keluar daripada tak ada kepada ada. Dengan ikhtiarnya. Bukan dengan tergagah. Memang Allah ni dah takdirkan kita ni ada. Itu panggil ikhtiar. Bukan dengan terlupa, bukan dengan tergagah, bukan dipaksa, bukan. Memang itu pilihan Allah Ta'ala. Kudrah dan iradah Allah untuk mengadakan kita. Barulah kita ni ada. Bukan cara kebetulan, bukan. Itu cara ikhtiar kata. Dengan pilihan dia. Dengan kudrah dan iradah dia. Dan dirikan dengan bagai-bagai imdad. Imdad ni pertolongan. Tidak? Dah Allah jadikan kita ni, Allah bagi kita macam-macam Allah bagi kat kita.
Bagi makan, bagi pakai, bagi sihat, bagi masa lapang, bagi nikmat nu, bagi macam-macam Allah bagi kat kita. Dan dijadikan dengan hikmahnya. Dan maka betapa tiada kasih sayang akan kejadian Tuhannya yang ia kasih akan dia. Istimewa pula kepada segala saudara-saudara yang mukmin. Kalau Allah bersifat kasih sayang kepada kita, kenapa kita tak ada sifat kasih sayang kepada saudara kita? Kenapa? Allah sayang kepada makhluk dia. Sebab tu kita nak sayang kepada makhluk. Ni pokok-pokok kayu kita kan boleh binasa tak tentu pasal. Datang-datang kita kan boleh tak tentu pasal yang kucing-kucing hampir sepok apa semua. Kenapa? Lepas kalau kita nak belah-belah elok-elok, kucing nak belah-belah elok-elok, bagi makan apa semua, bukan boleh kurung dia dera, tak boleh. Apatah lagi kasih sayang sesama manusia. Apatah lagi kasih sayang dengan adik-beradik kita. Ni kadang-kadang dengan adik-beradik kita berperak-peranda, berperang-perang. Kita cerita dengan orang lain, dia tak? Dengan adik-beradik kita pun berperang. Sebenarnya kena ada kasih sayang dengan saudara se-Islam, saudara seagama. Kita ni saudara seagama. Orang yang mengucap kalimah syahadah, tak kira dia berbangsa apa sekalipun, dia saudara kita. Tapi sekarang ni kita dalam agama kita bermusuh-musuh. Ya, bermusuh-musuh. Tanpa dalam politik lagi bermusuh-musuh. Ya, musuh orang tu baik dengan orang ni. Tahun Islam ni mas baik orang ni, musuh orang ni, ikut suka kita. Mentang-mentang kita rasa kita ada agama. Kenapa? Dulu tak boleh pula nas Al-Quran. Sekarang dah boleh nas Al-Quran juga. Dah Al-Quran di barang dagangan dah lagi dah. Kenapa? Ketika mana bermusuh, Quran ni ayat ni lah keluar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dah baik dengan orang ni, musuh orang tu, ayat ni keluar juga. Jadi macam tu dah. Kita nak buat macam mana kita pun tak tahu. Sekarang orang macam tu. Bukan dasar benci kerana Allah, sayang kerana Allah. Bukan. Jadi berdasarkan kepada kepentingan peribadi diri sendiri. Ataupun kepentingan puak-puak itu sendiri. Maka tiada kamal iman bagi seorang itu hingga dikasih bagi saudaranya akan barang yang kasih ia bagi dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak, tak beriman sempurna seorang kamu, melainkan kamu kena kasih kepada saudara kamu macam kamu kasih kepada diri kamu sendiri. So, kita tengok diri kita, jangan tengok orang, tengok diri kita. Adakah kita dah laksanakan apa yang Nabi kata? Kalau kata kita ikut Quran, kita ikut hadis, Nabi kata macam ni. Saudara. Tapi kita bermusuh-musuhan. Nah. Dan tawaduk. Tawaduk Allah yang tidak membawa kepada maksiat. Tawaduk ni apa? Kita merendah diri. Tapi merendah diri ni tidak membawa kepada maksiat. Macam manakah merendah diri yang dikategorikan sebagai maksiat? Seperti engkau tawaduk kerana dunia seorang ataupun kemegahan orang yang ahli ma'asi. Oh, mentang-mentang dia ni duit banyak, dia ada pangkat yang tinggi, kita rendah diri ni sebab apa? Sebab duit dia, sebab pangkat dia. Itu panggil ma'asi. Ya tak? Kadang-kadang kita tengok dengan pangkat, dengan kaki rasuah, dengan kaki betina, dengan kaki mabuk, kita ni rendah diri, dihina sangat bila jumpa dengan dia. Sebab apa? Ni sebab dia duit banyak, sebab dia pangkat besar. Islam suruh kita hormat orang, betul.
Islam tak suruh kita buat hajat pada orang. Betul, kalau dia ada pangkat kita hormat, tapi tidak kita merendah di kerana harta dia. Ya tak? Berapa ramai yang merendah di kerana harta? Kadang-kadang kalau kenuri, panggil kenuri pun Nabi larang hang panggil golongan-golongan tentu yang ada duit hang panggil. Yang tak ada duit hang tak panggil. Nabi cukup larang. Nabi double standard. Nak panggil semua. Ya tak? Ni panggil semua high class ni. Ni semua yang ada kita panggil. Yang tak ada kita tak panggil. Nabi larang tu. Macam ni juga kalau hang nak merendah diri, boleh merendah diri, tapi jangan sampai kerana harta, kerana pangkat dia bukan. Mana? Jadi kita tu dia tahu ada kaki rasuah, kita tahu ada kaki duit, dia ambil duit haram apa semua. Dia kena rendah diri pasal apa? Kita hormat cukup Nak hormat dia boleh hormat, tak ada masalah, hormatlah. Dia ada pangkat. Tapi bukan kita merendah diri, bukan kita menghina diri kita. Dia ada beza hormat dengan hina diri, dia ada beza kan. Yang tak bagi kita hina diri kita. Nampak? Berarti Imam Malik ceritalah ni cerita. Imam Malik satu ketika datang utusan sultan jemput Imam Malik pergi istana untuk mengajar. Kita kalau sultan pergi mengajar ni pukul 8 pagi ni 8 pagi mari dah tunggulah. Ni ya. Sultan panggil Imam Malik, hantar. Sultan dia tak pergi, hantar utusan mai. Ni, dan kita Imam Malik ni aku jemput dia ni main istana mengajar. Apa kata Imam Malik? Ainu itu didatangi, bukan mendatangi. Mana kalau hang nak main ngaji, hang main ngaji. Aku tak pergi hang. Berani kita. Ulama-ulama kita berani cakap macam tu. Tapi tu ulama itu dalam kepentingan dunia. Kita sebab tak berani, sebab ada kepentingan dunia. Saya aku cakap hilang aku punya jawatan. Saya aku cakap hilang aku punya kedudukan. Tapi kalau aku cakap hilang aku punya keistimewaan. Saya aku cakap hilang bla 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 bla. Maka utusan ni bagi tahu sultan. Imam Malik cakap kalau nak main, kalau ada dia tak main. Kalau nak ngaji, main ngaji. Tapi sultan dulu pun nyindir. Sifat tawaduk ada. Main ngaji. Kalau kita di Sultan Mahmud angkat di julang kan. Makan buah nangka sebiji. Yang makan nangka ni pula isteri dan Laksmana Nordin Ahmad yang sedang berperang mempertahankan negara. Aku dah lepas seorang dia Ahmad lagi apa gelak aku tak pernah jadi. Ni lah. Yang tu yang mangkat di julang. Ingat? Ada hari Jumaat, nak pergi sembang Jumaat. Kata dia amat ala-ala truk perasan biar sampai ke pangkal lengan. Ni lah. Main ngaji. Ni Imam Malik masih stay ngajak, tak sambut pun. Kita minta tolong berhenti ya. Ni orang besar mai. Tok Guru suruh berhenti. Nampak tak tuan? Ada beza tak? Ada beza tak? Tu kata Tok Guru dulu ni sebab dia tak ada kepentingan. Tok Guru lah ni ada kepentingan. Nah, sekali kalau aku cakap lebih-lebih, sekali aku kena buang masjid, kena buang surau, sekali tak boleh makan. Ni yang payah cakap lebih. Ya. Dia tak yakin rezeki duduk di belakang Ta'ala, bukan duduk di masjid surau. Allah atakkan rezeki untuk kita. Kalau kata gantung masjid surau 4 bulan tak ngajak kau ni, apa kedana je. Allah tak siap rezeki kita, apa kita nak bimbang? Nabi kata qulil haq walau kana muran, cakap benda yang betul sekalipun dia pahit. Dah, benda pahit bukan orang suka sangat. Tapi pahit itulah ubat. Kalau main mengajar nak kipas, main mengajar nak bodek, hentikanlah. Ya tak? Apa yang Allah cakap, apa Allah cakap, kita cakap. Benda tu haram, tetap haram. Siapa buat pun tetap haram. Kita bukan tuju mana-mana pihak. Tapi benda ni yang pemakan cabai, tentu terasa pedas. Kenapa? Ini yang Nabi buat. Kan Nabi nak bodek Abu Lahab, Nabi nak bodek Abu Jahal, Nabi bodek Abu semua Abu ni.
Nabi senang duduk di Mekah. Selesa duduk di Mekah. Tak payah pergi hijrah, tak apa. Ya, buat apa usah payah? Sebab Nabi nyatakan kebenaran. Hidup kita ni bukan sekadar amrun bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar kan? Menyatakan kemungkaran. Sebab tu kita kena cerita, bab rasuah kita kena cerita. Sebab apa benda ni boleh menjahanamkan sebuah negara. Kita nak cerita apa? Sebab tu Allah kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, ambil rasuah, dua-dua ni kena neraka. Ya. Segi undang-undang dunia pun orang pandang perasuah ni, ambil rasuah ni pandang hina. Segi agama lagi hina. Tapi bila orang tidak ada maruah, dia boleh bangga dengan rasuah yang dia ambil. Nampak tak? Zaman sekarang ni berbangga dengan maksiat yang dia buat. Dulu buat juga maksiat, tapi nyorok-nyorok orang, takut orang tahu. Bila orang tahu pun tak apa. Satu dunia tahu kita rasuah, pun kita tak rasa malu. Betul Nabi kata di akhir zaman diangkat malu. Malu dah tak ada dah. Nah, ni kita nak kata apa? Dan tawaduk ataupun kemegahan orang yang al-ma'asi. Kita tak ada buat maksiat, kita pergi tawaduk dengan dia buat apa? Kaki dangdul, kaki kelak malam, kaki yamsing, kaki rasuah, kaki riba. Oh, sebab dia ada kedudukan. Tak payah. Nah, tak payah. Tapi puak-puak ni kan kira apa? Dia kira dia kipas, dia kipas. Apa? Sebab ada tujuan dan matlamat. Nah. Na'udzubillah. Kita minta Allah pelihara kita lah. Kadang-kadang mereka tak fikir ke benda ni. Aku nak hidup dunia ni bukannya lama sangat. Dan segala kemewahan yang aku miliki sekarang ni bukan sampai aku nak bawa dalam kubur. Tambah-tambah yang haram. Kenapa? Tapi tak fikir macam tu. Maka inilah setengah daripada jumlah kamal sifat ubudiyah yang dipujikan dia. Sifat tawadhu, sifat tadi zuhud, sifat tawakal. Itu di antara sifat-sifat yang terpuji. Dan hendaklah engkau ijtihadkan berkhidmat bagi Tuhanmu selama ada hidupmu dalam beberapa hari yang sedikit. Mana kita kena sungguh-sungguh. Gitu. Ijtihad ni kesungguhan. Bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup ni. Dan hidup kita ni bukannya panjang sangat. Hidup kita ni pendek. Hari kita ni pendek. Betul tak? Nah, itu dengan hari akhirat. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun yang kamu bilang. Satu hari. Nampak tak? Maknanya kalau umur 60 tahun, 70 tahun, tak sampai sehari. Berapa jam je kita hidup atas dunia ni? Sebab tu dia kata kena ijtihad, kena ada kesungguhan, buat sungguh-sungguh amal ibadat. Jangan kita bermain-main. Sebab hidup kita tak lama. Inilah, kalau kita hitung hidup dunia ni, kita 60 tahun, 70 tahun. Dia kata Nabi umur aku 60 ke 70 je. Jarang-jarang nak pergi 95 tahun. Ada tu ada, tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Kebanyakan 62, 63, qalu. Qalu, dia kata qalu kan. Boleh lah tu, janji faham sudah. Kan? Saya mengajak suka bahasa muda-muda. Kata arti bahasa-bahasa buku setengah tu tak reti. Inilah bahasa saya. Orang kampung kata, ni mati dah. Qalu, wahai kan qalu berkata, iya. Kan? Inna lillah sepatutnya dia sebut qalu. Kira janji boleh faham Ni. Mati dah qalu dah, dia qalu dah dia.
Baru tengok minggu lepas duk minum kopi sekali aku. Nampak tak? So kalau kita dah umur 60 sekarang, 62 sekarang, kena lebih berhati-hatilah. Jangan banyakkan hidup kita dibazirkan begitu saja. Dan kita tahu kan, dah umur 50 mati juga, tapi Nabi kata 60 ke 7 lera-lera tu. So kena lebih berhati-hati. Apatah lagi di kalangan tu ada penyakit pula dah. Bukan kita 3 serangkai, dia main 5-6 serangkai. Nah, dulu panggil 3 serangkai, tak serangkai, dia main semua berangkai-rangkai lah. Lagi kena beringat. Nah, mana kena beringatlah kita ni. Istihad kita kena sungguh-sungguh. Dan engkau ramaikan dengan bagai-bagai ibadat. Maksud ramai ni, bahasa orang dulu ramai. Dia, aku tengok kereta tu ramai kat depan rumah kereta. Bahasa dulu ramai, banyak. Kan? Tak tahu macam mana bahasa kampung. Kan? Mana engkau banyakkan dengan bagai-bagai ibadat dan taat malam dan siang dalam umurmu yang pendek. Buatlah apa-apa yang kita mampu buat, tuan-tuan. Sembahyang apa yang kita boleh buat. Sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu sama telah tak cerita lah. Sunat qabliyah, ba'diyah, sunat rawatib, sunat duha, sunat witir, sunat hajat, sunat apa sunat, buatlah. Ya. Sedekah-sedekah sunat, puasa-puasa sunat. Apa yang sunat-sunat lah. Dia kata, dan apa ketaatan siang malam kena buat benda yang baik. Sebab umur kita ni pendek. Umur kita tak lama. Umur kita tak panjang. Kerana jikalau kamu fardukan 100 tahun umurmu, maka yang demikian itu amat sedikit, tiada sampai serobok hari akhirat, atau dan hanya seasyar hari akhirat jua. Jikalau kamu fardukan, ni boleh faham tak fardu? Fardu takdir lah. Fardu takdir, diandaikan. Bukan fardu maksud semacam yang fardu tu, bukan. Tak lama dia macam tu lah. Fardu takdir, diandaikan. Diandaikan. Umur kita 100 tahun. Dia kata 100 tahun, maka demikian itu amat sedikit. 100 tahun lama mana? Ya, kita sekarang Nabi kata di akhir zaman ni masa dia begitu pantas berlalu kan. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu. Seminggu macam sejam, sejam macam satu percikan api. Nak kata masa ni tinggal 3 bulan lebih ke 4 bulan lah. Nak puasa pula. Nak jam ada apa? Akhir lah. Yang awal dia akhir. Awal lagi. Yang mana akhir? Rajab, Syakban. Ramadan 3 bulan lebih sikit lagi. Dia nak puasa dah. Pasal macam aku ni Covid dia puasa. Covid main terawih kat rumah dah rasa kan. Macam aku lepas nak puasa dah. Tu kata masa ni pantas berlalu. Sebab tu kita kalau tanya berapa umur yuk, umur dah 60. Nampak macam umur 45. Nampak muda. Sebab apa? Sebab masa tu. Dulu kalau dah 60 kira tua sungguh, gigi apa tak ada tu. Sebab masa tu panjang. Kita tidur dulu pun lena sungguh. Jenuh jaga tak siang-siang lagi. Nak minggoli kan? Apa minggoli lengek tak boleh lengek. Kan? Dulu minggoli lengek. Tambah-tambah malam raya. Ni 4-5 kali jaga. Mak dah cerah. Cerah apa cerah? Baru pukul 12. Dia tidur pukul 10. Jaga lagi pukul 2. Dah nak try baju raya. Masa raya dapat baju pun, hari lain jangan duk mimpi baju. Ni nak baju kasut sepasang kira berlenggak tu. Ni nak. Kalau try malam tu kan, tak mau buka nak tidur dengan baju-baju kata, "Hai, esok pagi raya pakai. Ni try tengok."
Tu buat kita beli seluar pun besar. Beli seluar besar, bagi labuh sikit. Sebab apa? Nak pakai setahun. Ni dia punya lipat kaki. Ingat dulu-dulu tu. Lipat kaki ni. Tali pinggang bukan ada. Ambil tali rupiah, tak tali rupiah. Ni dia ingat tali rupiah. Lah anak kita nak pakai ni tu, tobat labuh. Nah, nak kata susah. Ni aku boleh beli harga ni hanya boleh pakai setahun. Alhamdulillah. Tak nak cerita lah. Nak banding ni, masa ni singkat sangat. Jadi 100 tahun tak sampai pun serobok hari akhirat 1/4. Serobok ni 1/4. Kan? Tak sampai pun dia kata. Kalau 1000 tahun 1/4 berapa? Daripada 1000? 250? Dah 100? Mana sampai? Itu dia kata tak sampai tu. Ada kata apa? Dan hanya seasyar hari akhirat. Seasyar 1/10. Betul ya? Betul? Betul ya? Tu umur kita. So dia pesan, Musani ni pesan kepada kita supaya buat amal ibadat sungguh-sungguh. Cari stesen dia. Dan engkau membimbangkan akan barang yang memberi faedah akan akhiratmu pada segala kelakuanmu, seperti firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wallahu a'lam. Ada soalan yang tuan-tuan nak tanya apa? Silakan. Tak ada nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.